Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan wasi'a wa amalan salihah. ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan Imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan bulan Rabiul Awal, rata-rata masjid dan surau mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Satu daripada cara untuk kita mengingati Nabi yang menjadi ikutan panduan dalam kehidupan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingati peristiwa kelahiran baginda dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu daripada tanda kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu mencintai, menyayangi, mengasihi baginda Nabi SAW adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Yang maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan hidup kamu, isteri maupun suami, kaum keluarga kamu, harta benda yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semua perkara itu menjadi perkara yang kamu cinta lebih daripada kamu cinta Allah dan Rasul dan daripada berjuang untuk agamanya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ayat ini menegaskan, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan azab siksanya kepada kamu. Kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini mengingatkan kepada kita, dalam hidup kita ini memang kita akan ada sifat kasih dan sayang. Siapa tak sayang kenderaan dia? Siapa tak sayang harta dia, rumah dia? Siapa tak sayang pasangan hidupnya? Siapa tak sayang ahli keluarganya? Namun kita diingatkan, sayang itu mesti tak boleh lawan sayangnya kita, kasihnya kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya cinta kita, kasih kita kepada Rasul mesti lebih daripada itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, dalam arti kata tidak sempurna iman, seseorang di antara kalian sebelum diriku, kata Rasulullah, lebih dia sayang, lebih dia cinta, lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia yang ada di dunia ini. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum. Kalau kita terjemah literal macam tu, tidak beriman seseorang daripada kamu hatta akuna ahabba ilaihi. Rasulullah kata sehinggalah aku ni lebih dia sayang, lebih dia kasih, lebih dia cinta berbanding dengan kedua orang tuanya, anak-anaknya dan semua manusia yang ada di dunia ini. Ada kisah yang mungkin kita pernah dengar kisah ini. Satu ketika Nabi SAW bertemu dengan Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, wallahi la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Sayyidina Umar, dia kata, wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku sukai daripada segala-galanya, engkau lebih aku cinta lebih daripada segala-galanya kecuali diri aku. Maknanya aku sayang dekat diri aku, dan aku juga sayang kepada dirimu. Sayang diri dia tu lebih daripada sayang kepada baginda Nabi SAW. Apa Rasulullah kata? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi. Rasulullah kata tidak beriman, tidak sempurna iman kamu sehinggalah aku lebih dicintai lebih daripada dirinya sendiri. Lalu bila mendengar kata-kata Rasulullah itu, lalu Sayyidina Umar kata, fa antal an ya Rasulullah wallahi ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, wallah aku lebih sayang kepadamu lebih daripada diri aku. Lalu Rasulullah kata, al-an ya Umar anta mu'min. Sekarang ni wahai Umar, kamu barulah sempurna imannya. Ini juga, kisah ini juga mengingatkan kepada kita, cinta, kasih, sayang kita kepada diri kita, kepada manusia lain ni tak boleh lebih daripada sayang dan cintanya kita kepada baginda Nabi SAW. Dan Allah juga mengingatkan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mengasihi Allah, maka ikutilah Rasulullah. Fattabi'uni. Ikutilah, contohilah, sayangilah Nabi SAW. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan mengasihi, menyayangi kamu. Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Orang yang mengikuti Rasulullah sebagai satu daripada tanda sayang dan kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Pada diri Rasulullah itu contoh ikutan untuk kita. Untuk kita contohi, untuk kita ikuti. Apa yang Rasulullah perintahkan, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat untuk kita lakukan. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuh. Dalam ayat yang lain Rasulullah Allah menyebutkan Nabi itu hendaklah diutamakan bagi orang mukmin lebih daripada diri mereka sendiri, lebih daripada pasangan mereka sendiri. Dan bila kita sebut tentang cinta, sayang kepada Rasulullah ini,
maka sudah pastilah di sana ada tanda-tanda, bukti bahawa kita ni sayang, kita ni kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan kita hanya bila sampai bulan Maulid kita buat sambutan Maulidur Rasul. Sedangkan saya teringat satu ketika sekitar awal tahun 90-an saya pernah dijemput di pejabat daerah Pontian untuk bagi ceramah Maulidur Rasul. Kebetulan ada seorang pelajar saya yang baru memeluk Islam, dia nak ikut saya. Dia kata, "Ustaz, nak ikut Ustaz ceramah lah." Kebetulan masa tu saya jadi warden di asrama. So dia pun ikut saya. Masa balik, dalam perjalanan pulang, dia kata, "Kita ni nampaknya kena tiap-tiap hari buat sambutan Maulidur Rasul." Sebab apa? Tiap-tiap hari kita kena ingat, kena mencontohi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan sebagai tanda kecintaan kita. Jadi saya nak bila kita sebut tentang cinta ni, tuan-tuan. Cinta ni dia ada ciri-ciri dia. Kebanyakan kita ni ada yang dah berkahwin, ada yang coming soon. Kita mungkin pernah bercinta. Bila orang bercinta, apa ciri-ciri orang bercinta? Sama ada sebelum dia kahwin ataupun selepas dia kahwin. Yang pertama, selalu teringat-ingat. Kan orang dulu kata apa? Tak nampak orangnya, nampak bumbung rumah pun jadilah. Kan? Dia kata apa? Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Kan? Sebab apa? Sebab selalu teringat-ingat. Itu dengan manusia. Kita ni dengan Nabi SAW, sejauh mana kita senantiasa teringat-ingat Rasulullah. Kita kan, bila nak melangkah keluar daripada masjid, kita ingat tak apa yang Rasulullah suruh? Kalau nak masuk masjid, kaki kanan ke kaki kiri? Bila dah masuk masjid, apa yang Rasulullah pesan untuk kita buat? Nak solat apa? Nak keluar masjid, kaki kanan ke kaki kiri? Kanan ke kiri? Ke melompat dua-dua sekali? Kita nak naik kenderaan. Kita nak masuk ke rumah. Nak tidur. Nak buka baju, nak pakai baju. Kita akan teringat apa yang Rasulullah pesan kepada kita. Dalam urusan keluarga, urusan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Bila kita bekerja, ada panduan-panduan. Kerana apa? Kerana Rasulullah itu kuduah kita. Sebab itu ciri yang kedua, mengkagumi. Kalau kita kagum kepada orang yang kita sayang. Orang yang tengah bercinta kan. Tak ada orang lain, dialah segala-galanya kan. Tak ada orang lain, dialah orang yang dia kagum. Mengkagumi itu akan menjadikan dia, aku nak ikut macam dia. Aku nak mencontohi dia. Sebab itu ciri yang ketiga dia kata redha, rela. Itu yang dia kata, lurah akan ku turuni, gunung akan ku daki, lautan api akan ku harungi. Oh, itu orang bercinta. Kan? Itu ciri cinta. Kita redha apa yang telah ditetapkan kepada kita. Rasulullah perintah, ada yang wajib kita kena buat. Ada yang digalakkan kita buat. Ada yang dilarang kita kena tinggal. Kerana apa? Kena redha. Walaupun benda itu kita rasa, rasa macam sayang lah. Kan? Kalau besok cuti, besok kerja kan. Cuma kebanyakannya work from home besok ni. Payahnya nak bangun subuh.
Azan dah kedengaran dah. Kita redha. Ada perintah bagi laki-laki bila azan dikumandangkan di satu tempat, di situlah sembahyang bagi orang laki-laki. Sebab tu dia kata tidak sempurna sembahyang kita di rumah. Kerana orang laki-laki ni sembahyangnya di masjid. Kalaulah semua orang ada ciri-ciri kecintaan ini kepada Nabi SAW, dia sanggup berkorban. Sanggup berkorban apa sahaja semata-mata kerana ingin merasakan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sanggup buat apa sahaja. Hujan lebat, petir, bila masuk waktu sembahyang, dia tetap akan bagi laki-laki akan cari rumah-rumah Allah yang ada di sekitar tempat dia tinggal untuk dia tunaikan sembahyang. Semua dalam hidup kita ini ada panduan. Cuma kita nak buat atau tidak. Kalau kita cinta, kasih kepada Rasulullah, dia tak ada jalan singkat. Hanya sekadar buat sambutan Maulidur Rasul. Ataupun kita panggil buat sambutan hari ulang tahun. Kalaulah hanya sekadar buat sambutan hari ulang tahun ataupun buat kegembiraan tanda dapat lahirnya seorang manusia, macam kita buat happy birthday tu kan. Abu Jahal terlebih dahulu buat sambutan Maulidur Rasul. Dapat anak saudara laki-laki. Buat kenduri, sembelih lembu. Bagi orang makan. Kalaulah sekadar kita hanya buat kenduri mengingati lahirnya baginda Nabi SAW, alangkah ruginya kita. Kita nak mengingat kembali dan mencontohi. Kita sedia berkorban, melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Ciri cinta yang lain, kita perlu ada perasaan takut. Orang tengah bercinta, dia takut kalau ditinggalkan oleh pasangan yang dicintai. Kita perlu ada sifat takut ini. Apa takut? Takut kalau kita tak dapat bersama dengan Rasulullah besok di hari akhirat. Bimbang, takut tak dapat syafaat Rasulullah SAW. Perlu ada sifat ini. Kita tak garanti. Tuan-tuan garanti dapat syafaat Rasulullah? Tak garanti. Saya pun tak garanti. Jadi perlu ada perasaan takut, bimbang. Oleh kerana itu, kita kena mencintai Rasulullah. Buat apa yang diperintah. Kemudian ciri seterusnya mengharap. Apa yang kita harap? Sifat raja' ini, harap. Apa yang kita harap? Harap-harap kita akan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang digolongkan di kalangan orang yang Allah kurniakan nikmat kepada mereka. Nikmat dapat bersama baginda Nabi SAW. Dan ciri selain daripada itu, mentaati. Mentaati apa yang kita nak taat. Mentaati apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Saya nak berkongsi beberapa kisah bagaimana sahabat dan salafus salih memperlihatkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Sa'ban bin Bujdad radhiyallahu an, maula Nabi SAW, ini bekas hamba Rasulullah. Seperti mana yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Katsir dan juga Ibnu Jarir. Sifat teringat-ingat kepada Rasulullah. Kasihnya kepada Rasulullah. Dan ada sifat gerun, takut. Satu hari Nabi SAW menemui Sa'ban. Dia tengok Sa'ban ni dalam keadaan bersedih. Lalu Rasulullah tanya,
kenapa kamu hari ini tak gembira? Kenapa hari ini wajah kamu tidak happy seperti biasa? Dia kata, ya Rasulullah, aku ni sangat mencintaimu lebih daripada ahli keluargaku, lebih daripada hartaku. Dan setiap hari aku mesti nak lihat wajah kamu. Dan kalau aku tak dapat melihat wajah kamu, ya Rasulullah, aku akan merasa susah hati. Dan yang paling aku takut, dia kata, yang paling aku bimbang, besok di hari akhirat, kalaupun aku dapat masuk syurga, maka sudah pasti kedudukan syurgaku tak sama dengan kedudukan syurgamu. Ya? Engkau mungkin duduk dekat mahligai, aku mungkin rumah teres, kan? Tak jumpa, lebih kurang macam itulah istilahnya. Ya? Susah hati. Beberapa ketika lepas itu turun ayat surah An-Nisa ayat 69, berita gembira. Bukan hanya kepada Tha'ban, malah kepada kita juga. Turun ayat ini, wa may yuti'illahu wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya dah huraikan pada minggu yang lalu ayat ini, dan sesiapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulnya, mereka akan ditempatkan di dalam syurga bersama dengan orang yang dikurniakan nikmat. Ini pun yang kita minta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan yang dikurniakan nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Yang pertama, minan nabiyyin. Kita nak kita digolongkan di kalangan nabi-nabi. Wasiddiqin, orang yang membenarkan. Kita nak supaya kita ni antara orang yang membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Wasyuhada, orang yang gugur syahid. Dan yang terakhir, wassalihin, orang yang melakukan amal-amal yang soleh. Rasulullah bacakan ayat ini kepada Tha'ban dan kepada para sahabat. Engkau jangan bimbang, wahai Tha'ban. Engkau akan tetap bersama dengan orang yang Allah kurniakan nikmat. Asalkan kau golongkan diri engkau dalam keempat-empat golongan ini. Salah satu daripadanya. Jadi kita ni peluang terbuka untuk kita menempatkan diri menjadi orang yang akan dikurniakan nikmat oleh Allah atas dasar kecintaan kita, kasih kita kepada baginda Nabi SAW. Antara yang kita boleh lakukan ialah membenarkan khabar-khabar Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah, menjadi orang yang soleh, melakukan amal-amal baik. Ruang terbuka untuk kita melakukan amal-amal soleh di kiri dan kanan kita. Kisah yang kedua, kisah Bilal bin Rabah. Kita tahu Bilal ni asalnya hamba yang diseksa, yang akhirnya dibebaskan, dimerdekakan. Kemudian berkhidmat dengan baginda Nabi SAW sebagai muazzin di Masjidun Nabawi. Sampailah Rasulullah wafat. Kerja dia ialah tukang azan. Bila Rasulullah wafat, dia tetap meneruskan tugas dia. Melaungkan azan. Bila sampai waktu, masuk waktu. Tapi selama 3 hari ini, bila dia melaungkan azan sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh sebut. Kenapa? Kerana terbayang-bayang, teringat-ingat, sedihnya kerana ketiadaan Rasulullah. Bila dia melafazkan kalimah ini, dia nampak Rasulullah berjalan daripada rumah. Kalau siapa yang pernah pergi Masjidun Nabawi, ada tempat tinggi dekat sebelah Raudah tu kan, itu tempat azan. Raudah itu adalah tempat rumah Rasulullah. Jadi bila dia azan, dia nampak Rasulullah datang, masuk ke dalam masjid. 3 hari dia cuba azan seperti biasa, tak boleh. Akhirnya dia berjumpa dengan Abu Bakar, minta izin untuk dia direhatkan. Minta izin rehat bagi orang lain supaya azan. Dan ketika itu, beberapa ketika selepas itu,
Sayyidina Umar telah diarahkan untuk ke Syam, menakluk Syam. Lalu dia mohon untuk menghiburkan hatinya yang kehilangan orang yang dia sayang untuk turut serta. Sayyidina Umar pada awalnya berat hati nak mengizinkan dia pergi bersama. Tapi dia kata dia nak pergi juga. So akhirnya pergi, dan dalam ghazwah tersebut seperti yang diceritakan dalam kitab para sahabat Nabi ini yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani, dia terus menetap di Syam, di Damsyik. Dan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar datang mengunjungi Syam. So bila dia sampai kat sana, dijumpalah sahabat-sahabat, antaranya yang berhijrah ke situ ialah Sayyidina Bilal. Minta Bilal azan. Bukan dia je minta, sahabat lain yang mengiringi Sayyidina Umar pun minta dia azan. So akhirnya dia azan. Bila dia azan, orang teringat suasana seperti berada seperti Rasulullah ketika itu berada bersama. Dan sama juga bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, dia tak boleh nak sebut. Sedih sebab dia terbayang-bayang, teringat-ingat Rasulullah melangkah berjalan masuk ke dalam masjid. Dan oleh kerana rindunya kepada baginda Nabi SAW, satu hari dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan oleh kerana tak tahan rindunya kepada Rasulullah tu, teringat-ingatnya kepada Rasulullah, dia pun balik semula, datang ke Madinah, mengunjungi makam Rasulullah, bertemu dengan cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan Sayyidina Umar tahu dia datang, minta dia azan. Dia tak nak azan. Dia tak sanggup nak azan. Tapi bila cucu Rasulullah datang pujuk dia, akhirnya dia setuju. Seperti mana yang dikisahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir. Dan sama juga bila dia azannya, orang terkejut. Sebab ini suara yang dah lama tidak berkumandang. Dikatakan hampir seluruh penduduk Madinah tu keluar untuk bersama-sama pergi ke masjid. Sama juga bila sampai kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak mampu nak meneruskan. Bukan dia sahaja menangis teresak-esak, orang yang datang pun menangis. Mengenang kisah ketiadaan baginda Nabi SAW. Dan kita lihat Bilal bin Rabah ini akhirnya meninggal dunia sekitar tahun 20 Hijrah. Ketika itu wabak penyakit menyerang penduduk Syam. Dan walaupun ada orang minta sebahagian daripada sahabat ni keluar daripada kawasan tu, tapi diteringat hadis Rasulullah, bila berada di kawasan yang wabak penyakit, jangan datang, orang luar jangan datang masuk, orang dalam jangan keluar. Sesuailah sekarang ni PKPD. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sahabat yang berada di luar ni punya sayang kan, kasih kepada sahabat yang duduk di kawasan wabak. Tapi dia tak nak keluar, dan akhirnya satu hari dia membisikkan kata-kata kepada isterinya. Dia kata, besok aku akan bertemu dengan orang yang aku cintai, iaitu Nabi SAW dan orang-orang yang bersama-sama dengannya. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Dan kita lihat Rasulullah pernah sebut semasa hayat baginda, dia kata, aku dengar tapak kaki Bilal di syurga. Ini antara sahabat yang dijanjikan syurga. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kisah seterusnya kecintaan kepada Nabi ini ialah kisah Abdullah bin Jabir dalam peperangan Khandaq. Perang Khandaq ini ialah
persiapan menggali parit besar di keliling kota Madinah. Menggali parit ni kebetulan musim bulan satu bulan Ramadan, tapi sebelum bulan Ramadan tu dah mula menggali. Dan kita lihat, dia kata satu ketika bila ada kawasan yang batu tak boleh nak pecah, sahabat datang jumpa Rasulullah, beritahu, dan Rasulullah pergi ke tempat yang batu tak boleh pecah ni. Dan ketika itu Abdullah bin Jabir melihat perut Rasulullah diikat dan berbunyi. Rupanya Rasulullah mengikat perutnya dengan batu, menandakan sebenarnya dia perutnya kosong lah, istilah kita. Lalu dia diam-diam balik ke rumah, beritahu isteri dia apa makanan yang ada. Isteri dia kata ada 2 keping roti, dan dia pun sembelih anak kambing. Minta isteri dia masak. Orang Arab ni kambing makan seorang seekor kan. Seekor makan 2 orang tu biasa. Kita seekor kambing makan sekampung kan. Sebab dia memang makan tu je kan. Roti dengan daging kan. So kemudian Abdullah bin Jabir ini datang membisikkan kepada Rasulullah. Sayangnya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, nanti lepas zuhur mailah ke rumah kan. Ada makanan sedikit. Rasulullah lepas mayang zuhur buat pengumuman. Kawan-kawan semua, Abdullah bin Jabir ajak pergi ke rumah kenduri. Roti ada 2 keping je. Rasulullah buat pengumuman. Kalau kita pun ketak lutut kan, nak bagi makan apa dia orang datang kan. Dia diam-diam, dia balik dulu, jalan dulu kan. Sampai ke rumah, cerita kat isteri dia, yang habislah kita. Rasulullah jemput, semua sekali datang. Kita 2 keping je roti. Isterinya memujuknya, yakinlah bahawa Allah dan Rasulnya bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang, jangan risau. So sehinggalah Rasulullah dengan sahabat-sahabat sampai, dah orang kerja kuat kan, gali parit, mestilah lapar kan. Rasulullah tanya, mana makanan yang kamu nak jamu? Kata, ya Rasulullah, ada dekat dalam, istilah kita, kita sekup pakai apa tu, makanan yang kita simpan bawah saji tu kan, lebih kurang macam tu lah. Dia kata, ya Rasulullah, ni dia. Rasulullah pun ambil, panggil seorang-seorang makan. Seorang-seorang. Dah habis, Rasulullah panggil Abdullah bin Jabir. Ini dah gigil dah ni sebenarnya. Memang tak cukup. Dah habis, semua sahabat dapat makan. Rasulullah panggil Abdullah bin Jabir. Mai sini. Ini ada lagi, dia kata. Rasulullah kata, ini ada lagi. Untuk kamu dan ahli keluarga. So, bila dia buka, tengok memang ada lagi. Walaupun dia nampak sahabat, Rasulullah sendiri dah makan. Inilah antara mukjizat yang Allah perlihatkan. Yang kita nak cerita ni ialah kecintaan yang ditunjukkan oleh sahabat. Cintanya, kasihnya kepada Rasulullah. Sanggup berkorban walaupun ketika itu dia hanya ada makanan untuk dia dan keluarganya. Kita lihat kisah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab satu ketika bertanya kepada Nabi SAW. Mungkin saya pun dah cerita kisah ini, nak ulang balik. Kata Ubay, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin membanyakkan selawat kepadamu. Dari itu, berapa banyak daripada doaku, kalau aku berdoa, berapa banyak daripada doa itu untuk aku berselawat. Rasulullah menjawab, ma syi'ta, pulang,
Terpulang pada kamu berapa banyak pun kamu nak berselawat. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, apa kata kalau dalam doa aku tu 1/4 aku berselawat. Selawat ni adalah memuji Rasulullah, pujian kepada Rasulullah. Kita disuruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Setiap Jumaat khutbah kedua khatib akan sebut ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana kalau separuh daripada doa kalau aku berdoa, aku berselawat? Jawapan yang sama Rasulullah kata, ma syi'ta, terpulang. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Lebih daripada itu lagi bagus. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, macam mana kalau dalam doa aku itu 2/3 daripadanya aku selawat, memuji engkau ya Rasulullah. Sama juga jawapan baginda, ma syi'ta, terpulang, lebih daripada itu lagi bagus. Akhirnya kata Ubay bin Ka'ab, kalau macam tu ya Rasulullah, semua doa aku berselawat je. Semua doa aku berselawat je. Kita bayangkan tuan-tuan, lepas isyak, wirid, imam wirid, lepas tu dia pun angkat tangan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daripada awal sampai akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Agak-agak makmum apa dia cakap? Dia kata, apa hal imam hari ni? Ataupun mungkin dia kata, imam ni terlupa kot doa. Ubay bin Ka'ab kata, kalau macam tu aku akan berselawat sahaja dalam doa. Lalu kata baginda Nabi SAW, kalau macam tu, nescaya akan dicukupkan, akan dikabulkan segala permohonan, keinginan kamu. Allah mengetahui apa yang kita nak. Ni kadang-kadang kita berdoa, kita pun tak faham apa yang kita cakap. Kan? Imam doa kita amin je, imam minta apa entah. Kan? Setiap kita ni ada keinginan. Allah mengetahui keinginan tersebut. Kata Rasulullah, kalau macam tu, nescaya apa yang kamu inginkan itu akan dikabulkan. Dan dosa-dosa kamu akan diampunkan. Sebab itulah antara perkara yang kita disuruh ialah memuji Rasulullah dengan membanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW. Kemudian kita lihat antara kisah salafus salih. Bila sebut tentang Rasulullah, antaranya ialah membaca hadis-hadis Rasulullah. Imam Malik ketika dia membaca kitab Al-Muwatta yang ditulis yang mengandungi hadis-hadis Nabi untuk disyarahkan. Satu hari ketika dia baca tu, wajahnya berubah. Berubah 13 kali. Berubah ni maknanya daripada senyum macam menahan sakit. Jadi orang tanya dia, Tuan, kenapa kami tengok Tuan nasi mukanya berubah macam ada sesuatu yang tak kena? Dia kata, ketika aku membaca hadis ini, mensyarahkan hadis itu, kala jengking gigit aku. Bukan sekali, 13 kali. Rupanya yang dia berubah muka tu kerana disengat oleh kala jengking. Kemudian dia kata, macam mana aku nak berhenti ketika itu? Sebab aku sedang membaca hadis kekasihku. Ini kita lihat antara contoh muhaddisin. Bila membaca pesan-pesan baginda Nabi SAW.
Kita ni kadang-kadang dibacakan hadis pun kita pun tak berapa. Apa tadi dia sebut? Kita pun tak berapa menghindarkan. Dia ni membaca, fokusnya digambarkan seolah-olah Rasulullah sedang bersama dengan dia. Sa'id bin Musayyab ditanya tentang hadis. Ketika dia ditanya tu, dia sedang sakit. Dan sakit yang dia terpaksa berbaring. Kita sambung sedikit lagi. Kisah Sa'id bin Musayyab ketika dia ditanya tentang satu hadis. Ketika itu dia sedang sakit dalam keadaan berbaring. Dia minta dia dibangunkan. Dalam keadaan payah nak bangun tu, dia minta dia dibangunkan. Lalu orang tanya dia, mesti ke nak bangun kan? Yalah, dah dalam keadaan nak uzur. Dia kata, pantang aku. Menyebut hadis Nabi SAW, sedangkan ketika itu aku berbaring. Maknanya tak ada tanda hormat. Dan kita lihat orang-orang alim sebelum ini baca hadis tu pun menjaga kehormatan hadis tersebut. Maknanya tak boleh dibaca ikut suka kita. Menjaga adab dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan, bila kita sebut tentang cinta kepada Allah dan Rasul, taat kepada Allah dan Rasul, baginda Nabi SAW meninggalkan kepada kita dua perkara. Taraktu fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat dan tidak akan disesatkan selama-lamanya, selagi kita menjaga keduanya ini. Apa dia? Kitabullah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang diwahyukan oleh disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada para sahabat dan kita menerimanya sehingga hari ini, perlu kita pelajari, perlu kita baca, perlu kita faham, perlu kita amal dan perlu kita sebarkan, sampaikan kepada orang lain. Al-Quran adalah hidayah, panduan. Al-Quran itu menggambarkan akhlak Rasulullah. Bila Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, Aisyah kata, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini perlu kita baca, kita faham apa kandungan perintah yang ada untuk kita amalkan dan untuk kita ajar kepada orang lain, sampaikan kepada orang lain. Ibnu Mas'ud menyebutkan, dia kata, janganlah seseorang menanyakan untuk dirinya kecuali tentang Al-Quran. Bukanlah maknanya tak boleh tanya yang lain. Sepatutnya dia kata banyakkanlah bertanya benda yang menjadi panduan kita. Apabila dia mencintai Al-Quran, maka dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kita kena jadikan Al-Quran ini benda yang senantiasa kita baca setiap hari. Ada orang kalau tak baca, tak buka WhatsApp dalam masa setengah jam, gelisah. Gelisah
tak tengok handphone dalam tempoh setengah jam. Belum lagi sehari setengah jam. Kita kalau tak baca ayat Quran dalam tempoh setengah jam, apa kita rasa? Kalau tak baca Quran sehari, apa kita rasa? Orang kita ni kan, bab menjaga Al-Quran ni bagus kan. Letak dekat atas kan. Dia kata kena ni Quran ni kena jaga kemuliaannya. Kalau orang datang dia pun beritahu. Ini dapat hadiah dulu ni. Yang ni masa pergi Mekah dapat hadiah masa balik. Kita jangan jadikan Al-Quran tu macam barang pusaka kan. Kan kalau ada barang pusaka orang dulu kan, kalau ada keris pusaka, apa dia buat keris tu? Setiap malam Jumaat buka kan, rasap kemenyan. Lepas tu masuk kain kuning, simpan. Kan? Nanti kalau ada setahun sekali, ada orang buka gelanggang, baru dia buka keluarkan. Dia pun ceritalah, ni keris pusaka. Kau tahu tak, masa 13 Mei dulu, terbang ni. Cerita tentang kehebatan barang pusaka tersebut. Malangnya tak digunakan. Paling kurang buatlah sembelih ayam. Kan? Barulah bermanfaat. Begitulah. Sepatutnya Al-Quran ni bukan barang pusaka, bukan barang perhiasan. Tapi yang perlu kita baca, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita hayati. Al-Quran, kalau kita simpan macam tu, dia tak akan jadi hidayah. Ini pun satu lagi orang Melayu ni kan, kadang-kadang bila kita tanya, ni ayat ni untuk apa? Ini supaya iblis tak masuk dalam rumah. Kan? Nak tidur pun sebelah tempat tidur letak Quran. Bukan sekadar letak, ada yang saya tengok, surah Yasin tu letak bawah bantal tempat tidur. Bila kita tanya, ni untuk apa? Supaya tak dikacau syaitan. Syaitan senyum tengok. Kita disuruh baca, disuruh pelajari, barulah Al-Quran tu jadi hidayah untuk kita. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Kita nak menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Apa yang kita buat, sepatutnya kena mengikut sunnah Nabi SAW. Sama ada dalam perkataan kita, perbuatan kita, apa yang diperintah, apa yang dilarang. Kita baca ayat Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik untuk kita. Untuk menjadikan Rasulullah itu contoh ikutan, sebab itu kita disuruh belajar sirah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Ribuan hadis-hadis. Kita tengok Imam Bukhari kan, dikatakan ada lebih 300,000 yang dihafal. Dan daripadanya disusun yang sahih oleh Imam Bukhari. 300,000. Kita ni ada siapa yang hafal? Tak payah sebut 300,000 lah. 3 hadis. 3 hadis. Semua tengok kiri kanan. Saya ingatlah, tapi makna dia lah sikit-sikit kan. Imam Bukhari tu menghafal, dalam riwayatnya menyebutkan 300,000, Masya Allah. Yang dia dapat, dicari. Kemudian daripada hadis-hadis itu disusun dan ada yang menjadi hadis yang sahih. Rasulullah mengingatkan kepada kita, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggan mengikut sunnahku, mengikut apa yang Rasulullah perintah, apa yang Rasulullah buat, maka orang itu bukan dari kalanganku. Jadi kalau kita ni cinta dan kasih kepada Rasulullah, saya nak mengajak kepada diri saya dan tuan-tuan, apa kata kita
cari buku hadis, baca setiap hari satu hadis, untuk kita jadikan panduan. Dan dia tak cukup dengan membaca, kita kena belajar, kena faham maksud apa yang diperintahkan kepada kita. Kemudian selain daripada itu, kita kena sebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang lain untuk beramal. Kita disuruh balighu anni walau ayah, kan? Rasulullah kata, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripada aku, walaupun satu perkara, walaupun satu ayat. Kita kena menghidupkan budaya sunnah dalam kehidupan kita. Kita kena hidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dalam kehidupan kita. Sebab itulah tadi ciri-cirinya senantiasa teringat-ingat. Kita nak buat sesuatu, kita teringat Rasulullah buat macam mana. Rasulullah, apa yang Rasulullah buat. Apa yang baginda Nabi SAW lakukan. Kemudian mencintai mereka yang cinta kepada Nabi SAW. Dalam sepotong hadis Nabi SAW disebut, la tasubbu ahadan min ashabi wa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka muddi ahadihim wala nasifahu. Janganlah kamu semua mencaci, memburuk-burukkan salah seorang daripada sahabatku. Dia adalah sahabat Rasulullah. Walaupun dia ada kelemahan. Ini kerana sekiranya salah seorang dari kalangan kamu menginfak, dia kata emas sebesar gunung Uhud. Satu gunung Uhud tu berapa besar tu kan? Kita sedekah. Semua itu, kata Rasulullah, tidak mampu menyamai satu mud. Satu mud ni satu bekas yang diinfakkan oleh salah seorang di antara sahabatku. Malah dia kata tak sampai pun separuh daripadanya. Maknanya kita kena mencintai sahabat-sahabat baginda Nabi SAW dan ahli keluarganya. Memang selepas kewafatan Rasulullah berlaku kan perselisihan di antara para sahabat. Macam saya sebut, dia manusia, sahabat ini manusia, dia ada kelemahan, ada kekurangan. Itu berlaku perang antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Jangan mencaci. Seperti mana puak-puak Syiah mencaci Abu Bakar, mencaci Omar, melaknat para sahabat. Kita diingatkan dalam hadis riwayat Muslim, jangan mencaci mereka, kerana kalau kita melakukan kebaikan dengan apa yang mereka buat, dia kata amatlah jauh. Dibayangkan kalau kita bersedekah, dia kata sedekah satu gunung Uhud tu tak sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, akhir sebelum kita tutup kuliah kita pada malam ini, saya nak berkongsi apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir dalam Minhajul Muslim. Bagaimana kita beradab dan mencintai Nabi SAW. Dia kata yang pertama, kena taat, menelusuri jejak baginda, maknanya kena mengetahui sejarah sirah Rasulullah SAW melalui sirah baginda dan hadis-hadisnya untuk kita implement, untuk kita apply dalam kehidupan kita. Kena belajar, kena tahu dan kita kena mencontohinya. Yang kedua, mengutamakan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Menghormatinya, mengagungkannya, melebihi kecintaan, penghormatan, pengagungan kepada makhluk lain. Maknanya kena letak kecintaan kita tidak boleh lebih daripada
cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Maknanya kalau kita teringat-ingat, mengkagumi, kita akan teringat kepada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, menghidupkan sunnahnya. Macam mana kita nak menghidupkan kalau kita tak belajar? Kita kena belajar apa sunnah Rasulullah. Dalam bab makan ada sunnahnya, kan? Dalam tidur pun ada sunnahnya. Dalam bergaul dengan masyarakat ada sunnahnya. Menerapkan syariat maknanya melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh baginda kepada kita. Menyebarkan dakwahnya. Rasulullah membawa risalah, maka kita ni kena sama-sama menghidupkan risalah tersebut, sebarkan kepada orang lain dan menunaikan wasiat-wasiat baginda. Wasiat ni pesan-pesan Rasulullah. Apa yang Rasulullah pesan kepada sahabat, itulah pesan untuk kita. Walaupun mungkin dia pesan tu dalam hadis kepada contohnya Sayyidina Umar, itu juga pesan untuk kita, wasiat kepada kita yang kita perlu tunaikan. Dan yang terakhir, mengagungkan dan memuliakan namanya ketika disebut. Bila nama Rasulullah disebut, kita dituntut untuk berselawat ke atasnya. Paling tidak sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kan bila nama Rasulullah disebut, ditulis dalam tulisan Rasulullah, orang letak kat belakang SAW. SAW itu sallallahu alaihi wasallam. Berselawat dan salam kepada baginda, menghormatinya, menjunjung tinggi karakteristik ataupun apa yang ada pada tubuh badan Rasulullah. Cara baginda berjalan, berpakaian, penampilan dan keutamaan-keutamaan yang ada pada baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan sempena dengan kita menyambut ulang tahun kelahiran baginda Nabi SAW, marilah kita menghidupkan dalam diri kita kasih dan sayang kita kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang akan ditempatkan di kalangan orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat dari baginda Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.